Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali kepada chapter 3 Consumer Mathematics, Savings and Investment, Credit and Debt. Jadi dekat sekolah kita dah settle bahagian 3.1 iaitu Savings and Investment. Kita dah belajar tentang unit trust, dah belajar tentang saham, dah belajar tentang real estate, dah belajar tentang ROI dan sebagainya. Jadi hari ini kita nak masuk tentang 3.2 iaitu Credit and Debt Management. Okey, debt ni walaupun ada B dekat dia punya ejaan, tetapi sebenarnya kita tak sebut B itu ya, kita sebut DET saja, debt itu hutang. Okey, apa itu kredit? Apa itu debt? Okey, ini debt ni bukan debit. Debit tu benda lain pula. Okey, sekarang saya nak terangkan dulu apa itu kredit dan juga debt. Okey, bayangkan kamu adalah seorang kontraktor. Okey, kontraktor ni kerja dia buat apa? Okey, sama ada buat rumah ataupun renovate rumah. Okey, katakanlah kamu nak renovate rumah. Rumah ni rumah siapa? Rumah Aiman. Kamu nak renovate, nak besarkan dapur, tambah dapur kat tepi contohnya. Okey, jadi bila kamu nak buat renovation, kamu memerlukan bahan. Okey, bahan-bahan dia adalah simen, bata, pasir dan sebagainya. Tapi bila kamu nak buat renovation ni, adakah Aiman akan bayar dulu kat kamu barulah kamu buat renovation? Biasanya tidak kan? Biasanya kamu kena beli dulu barang-barang, kamu siapkan dulu rumah Aiman, lepas dah siap semua Aiman dah puas hati, barulah Aiman bayar kat kamu. Okey, itu adalah situasi yang biasa. Jadi mana dia nak dapat ni? Kontraktor mana nak dapat simen, batu, pasir semua ni? Kalau dia tak cukup duit nak beli, maka dia beli dekat satu kedai. Okey, mana-mana kedai lah yang dia boleh buat perjanjian. Tokey kedai. Okey, dia buat perjanjian dengan tokey kedai ni bahawa dia nak kontraktor ni, dia nak beli dulu simen, batu, pasir tapi tak ada duit. Maka ambil dulu barang, dia bayar balik kemudian setelah Aiman dah bagi duit kat kontraktor ni, barulah kontraktor bayar balik dekat tokey kedai. Jadi dia beli ini perjanjian dia dengan secara kredit. Dia ambil dulu barang, dia bayar kemudian. Itu dinamakan sebagai transaction credit. Okey, katakanlah jumlah simen, batu, pasir semua ni dia beli dengan harga RM20. Okey, maka RM20 ni amount ni kita panggil dia sebagai debt ataupun hutang selagi dia tidak dilunaskan. Okey, faham kredit tu maksudnya kita beli dulu barang, kita bayar kemudian mengikut perjanjian yang tertentu. Okey, debt tu adalah hutang ataupun jumlah amount duit yang kita pinjam tersebut. Okey. Jadi, lepas tu kamu kena baca lagi lah dalam buku teks muka surat 73. Ada lagi How do you manage credit and debt wisely. Ni benda-benda ni semua kamu kena baca lah dia punya poin-poin tu. Saya takkan terangkan satu persatu. Okay, basically kamu baca je poin ni, insyaAllah kamu akan faham lah. Okay, sekarang ni kita nak tengok tentang credit card. What do you understand about the advantages and disadvantages of credit cards? Okay, sebelum kita masuk tentang credit card, kita nak belajar dulu tentang jenis-jenis kad yang bank keluarkan. Okay, jadi macam yang kamu tahu ada dua jenis kad. Yang pertama, bank keluarkan debit card, bukan debt card debit card. Dia berbeza dengan debt tadi. DET tu debt, DEBT tu debt hutang. Debit card ni pula lain. Okey, ini debit card, satu lagi adalah credit card. Apa beza debit card dan juga credit card? Okey, debit card ni katakanlah dalam bank kamu ada RM500. Okey, kamu nak beli barang. Okey, kamu nak beli barang, maksudnya kamu tak boleh beli lebih daripada RM500 ni, duit yang ada dalam akaun bank kamu. Okey, maksimum kamu boleh beli adalah RM500. Okey, dia hanya menggunakan duit yang ada dalam bank dan dalam akaun bank kamu sahaja. Itu adalah debit card. Tetapi credit card itu pula, apa maksud kredit tadi? Kita beli dulu, bayar kemudian. Maksudnya credit card ni kita dah buat perjanjian dengan bank. Kita nak gunakan dulu duit bank, kemudian kita akan bayar balik dekat bank dengan cara sikit-sikit. Okay, credit card ni biasanya dia ada limit. Dia tak ada limit kita boleh beli ikut suka hati, tidak. Kita kena apply dekat bank, bagi kita punya slip gaji, bagi kita punya statement EPF dan sebagainya, barulah kita boleh dapat credit card. Bila bank tengok kita punya komitmen dan sebagainya, bank akan setkan berapa kita punya total limit credit card yang kita boleh guna. Okay, katakanlah limit yang lepas saya apply dekat bank, bank bagi kat saya limit dia RM5,000. Maksudnya maksimum saya boleh beli sebanyak RM5,000 sahaja. Walaupun dalam bank saya ada RM500 sahaja, tetapi disebabkan saya ada credit card, bank bagi saya benarkan saya guna sampai RM5,000. Tapi RM5,000 ni bukan duit saya lah. Guna dulu, bayar balik kemudian. Okay, itu yang dimaksudkan dengan credit card. Okay. Beza dengan debit card tadi lagi sekali Debit card kita gunakan duit yang dalam akaun kita sahaja. Credit card pula adalah kita buat perjanjian dengan bank, kita pinjam dulu duit bank. Contoh RM5,000 ni limit dia kita boleh guna sebanyak ini. Kemudian kita akan bayar semula sikit-sikit kepada bank. Duit bank kita guna dulu, bayar balik kemudian. Berbanding dengan debit card tadi, kita guna duit kita, credit card ni guna duit bank dulu, bayar balik kemudian. Okay, boleh fahamlah benda tu Okay, limit ini bergantung kepada income personal masing-masing. Kalau lagi tinggi dia punya income bulanan, lagi tinggilah limit ni. Okay, dia kena ada limitnya. Contoh kalau tak ada limit, contoh macam saya gaji dalam RM3,000, RM4,000, kemudian saya beli Lamborghini tiba-tiba jutaan ringgit harga dia.
Takut tak mampu nak bayar. Jadi sebabkan itu bank setkan limit kat kita supaya tak adalah kita tiba-tiba jadi hutang yang melampau. Alright. Jadi kita dah tahu apa itu credit card dan juga debit card. Okey, jadi sekarang kita nak tengok apa itu advantages and disadvantages of credit card. Apakah kelebihan dan juga kekurangan credit card. Okey, jadi benda ni kamu boleh baca dalam buku teks muka surat 75 buku surat 75. Okey, antara kelebihan-kelebihan menggunakan credit card adalah credit card holders can enjoy a reward system in the form of cash rebate or point redemption. Okey, maksud dia cash rebate maksudnya kita boleh dapat contoh kita beli barang RM300, mungkin dapat diskaun sikit, dapat cash rebate. Kita beli RM300 tu, dia bagi balik kat kita voucher ke apa ke dalam bentuk voucher RM20 ke RM30 dan sebagainya. Itu dimaksudkan dengan cash rebate. Yang seterusnya adalah point redemption. Okey, kalau kita gunakan kredit kad kita isi minyak, kita akan dapat point. Bila kita kumpul point, point itu kita boleh claim balik, kita boleh dapatkan hadiah dalam bentuk barangan. Okey, contoh macam kalau kita gunakan kredit kad Maybank. Maybank ada dia punya katalog tentang point. Contoh kalau kita nak dapatkan vacuum, maka kena kumpul 10,000 point. Kalau kita nak dapatkan air fryer, kena kumpulkan 15,000 point dan sebagainya. Okey, kita boleh pilih barang-barang tersebut, lepas kita ada kumpul cukup point. Setiap kali kita guna, kita akan dapat point dan point itu kita boleh redeem balik, dapatkan hadiah mengikut katalog yang bank akan berikan kepada kita. Ikut bank lah. Bank lain mungkin bagi benda lain, bank lain mungkin bagi benda lain. Okey, itu adalah mengikut bank. Okey, yang kedua, kelebihan dia adalah does not require us to carry a lot of cash. Jadi bila kita guna credit card ni, duit tak payah bawa lah. Kita boleh guna kad je lah, pergi mana-mana, swipe je kad ataupun tap je kad. So dah settle, tak payah nak bawa cash banyak-banyak, RM10,000, RM20,000 dalam poket dan sebagainya. Okay, yang terusnya adalah easy and efficient payment method. Okay, senang nak bayar. Kalau duit kita nak kira dulu, contoh RM29, 75 sen, nak kira duit sen dan sebagainya. Kalau guna kad senang. Kita pergi ke kat dia punya terminal machine tu, tap, settle. Okay, macam kamu bayar kat kantin tu, tap je settle, dah tak ada masalah. Tak payah nak tunggu makcik tu kira balance ke apa ke semua, susah. Okay, guna kad, tap, senang. Okay, dan yang keempat demi advantages adalah convenience of buying goods and services online. Jadi bila kita dah gunakan credit card ni, mudahlah untuk kita membeli barang-barang dekat online. Okay, macam kita tahu kalau online ni kita gunakan komputer ataupun phone. Phone kamu kita tak boleh ambil duit kertas tu, kita sumbat dalam phone ataupun laptop, dia tak terima. Jadi kita gunakan credit card untuk membeli barang yang online. Guna cash tak boleh terima kat online tu. Jadi itu antara kelebihan yang kita akan dapat apabila kita menggunakan credit card. Okey, seterusnya apa itu pula disadvantages ataupun kekurangan kita menggunakan credit card? Okey, macam kamu tahu credit card ni adalah bisnes untuk bank. Bank ni bagi credit card ni sebenarnya untuk bisnes dia. Okey, antara bila dia bagi kat kita credit card ataupun dia bagi kita kemudahan kredit ni untuk kita beli barang dulu kemudian bayar balik kat dia. Jadi dia akan kenakan kat kita beberapa charges. Antara charge-charge yang dikenakan adalah annual fees, finance charges, cash advance interest charges, late payment charges dan sebagainya. Segala charge-charge dia kenakan kat kita. Okay? Jadi disebabkan itu, walaupun dia bagi kemudahan itu kat kita, maka kita dikenakan charge dekat situ. Kecuali kita bayar kredit kad kita on time. Okay. Yang seterusnya, disadvantages dia adalah overspending. Okay, sebabkan duit kredit kad itu dia bagi kat kita limit. Jadi contoh macam saya dalam bank ada 500, tapi limit yang saya boleh gunakan, saya boleh pinjam dulu kat bank dalam bentuk kredit adalah RM5,000. Saya takut saya overspend. Saya beli barang melebihi kemampuan saya. Itu maksudnya overspending. Beli banyak sangat lalas tak mampu pun nak bayar. Itu adalah overspending, disadvantages of credit card. Yang terakhir adalah some stores do not accept credit payment. Okay, so setengah kedai tak terima bayaran jenis kredit ni. Maksudnya setengah kedai tu tak ada terminal lah untuk dia bayar. Nak tap kad tu tak ada. Contoh kedai runcit Pak Mat dan sebagainya kat kampung-kampung, dia tak ada mesin kan nak tap kad tu. Jadi tak semua kedai yang terima bayaran jenis kad ni. Okay, bila kita nak dapatkan kredit kad, bukan semua orang ni nak boleh dapat kredit kad. Kredit kad ni kita kena apply, kita kena minta dekat bank, kita kena isi borang dan sebagainya. Kita kena bagi dokumen-dokumen supporting dokumen dekat bank, barulah bank akan keluarkan kredit kad kat kita. Dan setiap orang itu dia punya limit tu adalah berbeza-beza mengikut kemampuan dia. Okay, antara syarat-syarat untuk kita apply kredit kad adalah mestilah berumur 21 tahun dan ke atas. Dan yang kedua, minimum income of 24,000 per annum. Setahun 24,000 income dia. Okay, pendapatan dia setahun adalah 24,000. Maksudnya sebulan lebih kurang RM2,000 lah. And meets other requirements set by bank dan memenuhi syarat-syarat lain yang telah ditetapkan oleh bank. Okay, require salary slip or supporting documents memerlukan slip gaji dan juga dokumen-dokumen yang diperlukan oleh bank untuk support bahawa kita mampu untuk bayar balik kredit kad tersebut. Okay, jadi benda-benda ni kamu boleh baca dekat page 75 dalam kamu punya buku teks. Okay, seterusnya. Okay, benda yang penting yang ada pengiraan dalam
credit card. Okay, what do you understand about the impact of minimum payment and late payment on credit card use? Okay, jadi credit card ni ada pengiraan-pengiraan dia. Jadi kat sini kamu kena baca benda ni, muka surat 76, settle dulu baca benda ni, kemudian barulah tengok pengiraan yang saya nak ajar lepas ni. Okay, jadi sekarang kita nak tengok tentang apa itu credit card. Macam mana dia kira untuk credit card ni? Okay, saya tunjukkan kat sini lah. Okay, credit card tu macam kamu tahu tadi, saya cakap, kamu pinjam dulu duit kat bank, kamu gunakan duit bank, kamu bayar balik dalam tempoh sekian-sekian. Okay, katakanlah kamu gunakan credit card itu pada 1 Januari 2022 contohnya. Okay, dalam tempoh 20 hari. Biasanya dia akan gunakan dalam 20 hari. Lepas dia 20 hari, dia akan keluarkan statement. Okay, apa itu statement? Statement tu macam bil lah. Okay, sepanjang 20 hari yang kamu dah guna ni, 1 Januari sampailah 20 Januari, okay, dia akan keluarkan satu statement, iaitu penggunaan kamu daripada 1 Januari sampailah 20 Januari 2022. Kemudian dia akan keluar statement dekat tarikh yang ini. Okey, jadi katakanlah saya guna RM1,000 dalam tempoh ini. Okey, kemudian setelah dia bagi keluarkan kita statement tu, biasanya bank akan bagi kat kita 20 hari interest free period. 20 days interest free period. Okey, apa maksudnya ni? Okey, katakanlah RM1,000 tu, saya tak mampu nak selesaikan dalam 20 bulan ni, saya tak mampu nak bayar semua sekali RM1,000. Okey. Jadi saya boleh bayar dalam tempoh 20 hari interest free period tersebut. Ya, 20 Januari sampai 2022, 20 hari lebih kurang 10 Februari lah. Sampai 10 Februari ni, saya boleh selesaikan saya punya RM1,000 ni dalam tempoh interest free period tanpa saya punya hutang ini bertambah dekat sini. Okey, RM1,000 sepatutnya saya kena bayar kat sini. Tapi katakanlah saya tak mampu nak bayar kat sini, maka saya boleh selesaikan dia hutang itu RM1,000 dalam tempoh 20 days interest free period tersebut tanpa ada kenaikan apa-apa dekat hutang saya itu. Okey, boleh faham kot Okay, jadi sini 20 Januari sampai 10 Februari interest free period dinamakan. Interest free period, IFP. Okey, untuk kamu dapat lagi interest free period ni pada bulan hadapan, syarat dia adalah kamu mesti bayar minimum payment pada 20 Januari ni. Okey, syarat untuk kita dapat balik interest free period ni pada bulan hadapan, maka pada 20 Januari ni kamu kena bayar minimum payment, iaitu 5% daripada penggunaan kamu. Minimum 5% ataupun RM50. Katakanlah 5% tu tak sampai RM50 pun. Contohnya 5% daripada RM100, katalah berapa ringgit je tak dapat, tapi minimum dia mestilah RM50. 5% ataupun RM50 minimum. Okay, itu adalah minimum payment yang kamu kena bayar. Kalau kamu bayar 5%, barulah kamu dapat interest free period lagi pada bulan hadapan. Katakanlah kamu tak bayar langsung dekat sini, tak bayar langsung dekat sini, maka untuk bulan hadapan dah tak ada lagi interest free period pada bulan hadapan. Keluar je statement, terus kena bayar. Kalau masuk je esoknya, kamu dah kena interest setiap hari. Okey, ingat Jadi, lagi sekali saya terangkan, 1 Januari sampai 20 Januari, kamu dah guna credit card, kamu dah guna amount RM1,000. Kamu boleh settle itu dalam tempoh yang ini, interest free period tu. Sebaiknya kamu settle waktu ni lah. Dapat je statement, terus bayar. Tapi katakanlah ada kekangan dan sebagainya, kamu boleh settle dalam tempoh ini. Katakanlah tak boleh bayar juga. Contoh, tak boleh bayar daripada 10 bulan sampai 20 bulan ni. 20 Februari ni, dia akan keluar statement yang baru untuk bulan 2 pula. Okey, yang ni dia akan keluar statement baru pula. Okey, daripada sini 1 bulan, daripada 20 bulan sampailah 10 bulan ni, dia akan keluar penggunaan dia akan keluar statement yang baru kat sini. Katakanlah kamu tak sempat settle yang bulan 1 punya dalam tempoh ini, maka setiap hari yang kamu lewat dekat sini setelah tamatnya interest free period tu, kamu akan dikenakan interest ataupun finance charges, interest kat sini. Okay, interest yang kamu dikenakan dekat sini yang dipanggil sebagai finance charges ni, biasanya rate dia adalah dalam 15% sehingga 18%. Okey, 15% ataupun 18% yang kamu dikenakan dekat sini. Okey, katakanlah dalam ini, waktu tempoh ni kamu tak bayar 1 sen pun. 1,000 ni kamu tak bayar kat sini, 1 sen pun kamu tak bayar. 5% ni pun tak bayar. Jadi dekat sini kamu akan dikenakan dua benda. Satu, finance charges, disebabkan kamu tak bayar ni, kamu kena interest kat sini. Satu lagi, kamu akan kena late payment charges. Okey, sebab kamu dah bayar lambat daripada yang sepatutnya. Late payment charges tu berapa persen Saya tengok kejap kat sini. Dalam ni ada tulis. Late payment charges. 1%. Okey, late payment charges adalah RM10.
ataupun 1% daripada jumlah hutang kamu tersebut. Okey, jadi kita recap balik. Credit card ni pening sikit kalau kita nak tengok. Kamu gunakan daripada 1 Januari sampai 20 Januari, amount dia adalah RM1,000. Kemudian kamu akan dapat statement pada 20 Januari. Sebaiknya adalah kamu settlekan RM1,000 on the spot. Waktu ni keluar statement bayar terus. Katakanlah kamu tak boleh bayar waktu ni, kamu ada tempoh masa 20 hari yang dinamakan sebagai interest free period untuk kamu selesaikan. Untuk membolehkan kamu dapat lagi interest free period ni pada bulan hadapan, kamu kena bayar at least 5% di statement date ini. Okey, kemudian RM1,000 ni ataupun baki dia kamu boleh settlekan dalam tempoh masa ni lah. Kalau tak sempat habiskan baki dia tu, maka baki yang tinggal tu akan dikenakan interest lepas tamatnya 20 days period itu. Okey, tetapi kalau kamu tak bayar, 5% pun tak bayar, baki dia langsung tak bayar kat sini, maka masuk habis dia interest free period ni, kamu akan kena dua benda. Satu, finance charges, interest dia, dan kena late payment charges. Kalau kamu tak bayar langsung kat sini. Okay, so faham lah kot macam tu Alright, sekarang kita tengok contoh soalan yang kamu boleh tengok di dalam buku teks kamu. Okay, example 16. Encik Ahmad received his credit card statement for January 2019 from Bank Sentosa. The statement shows that Encik Ahmad has a current amount ataupun outstanding balance of RM5,200. Okey, jadi kita draw dulu apa yang berlaku sekarang. Okey, ni bulan Januari Bulan Januari, katakanlah 1 bulan, 1 Januari 2019. Okey, sampailah dia keluar statement 20 Januari. Katakanlah, saya tak pasti dia keluar statement 20 bulan ke 24 ke, itu bergantung kepada bank. Dia cakap daripada awal bulan sampailah keluar statement, ni dia keluar statement dekat sini, jumlah outstanding, maksudnya jumlah yang digunakan oleh Encik Ahmad adalah 5,200. Okey, kemudian dia dapat interest free period. Interest free period. Okey. It's assumed that Encik Ahmad did not use his credit card in February. Okey, jadi ni 20 bulan sampailah 10 Februari katakanlah interest free period Kemudian lagi 10 hari 20 Februari dia akan keluar statement yang baru. Ingat 1 sampai 20 hari keluar statement. Kemudian bulan depan seterusnya dia akan keluar statement satu lagi. Setiap bulan dia akan keluar statement Cuma di antara sini hingga ke sini dinamakan sebagai interest free period. Ni keluar statement yang bulan 2 punya. Okey. Ni dia guna daripada sini sampai sini 5,200 interest free period. Boleh guna lagi. Ini adalah statement. Yang ni adalah penggunaan pada bulan Februari. Yang ni penggunaan pada bulan 1, dia guna 5,200. Kemudian dia cakap pada bulan Februari tak guna langsung, kosong. Okey. Kemudian 20 bulan, keluar lagi statement. Itu maksud daripada ayat ini. Okey. It is assumed that Encik Ahmad did not use his credit card in February. Maksudnya daripada keluar statement ni, sampailah keluar statement yang baru, dia tak guna langsung, kosong. Dia hanya guna kat sini, jumlah yang dia guna adalah 5,200. What is the minimum payment to be paid? Apakah minimum payment yang dia kena bayar dekat 20 Januari? Okey, ingat minimum payment adalah 5% daripada total outstanding, total yang telah dia gunakan, iaitu 5,200. Jadi kita ambil 5%, darabkan dengan 5,200, maka dapatlah amount dia. Okey, saya ambil kalkulator sekejap. Okey, kalkulator 5% darabkan dengan 5,200. So dapat RM260. Jadi inilah minimum payment yang dia kena bayar untuk soalan A. Okey, seterusnya kita tengok soalan B. If he only makes a minimum payment for January and the statement date is 15 days from the expiry date of the interest-free period, what is the balance shown in his February statement? Okey, dia cakap kalau dia bayar minimum payment je kat sini. Kat sini dia bayar minimum payment. Okey, bayar 260 dia bayar. Maksudnya ada baki lagi kat sini. Baki dia banyak mana? 5,200 tolakkan dengan 260. Okay, jadi kat sini dia kena settlekan amount 4,940 setelah dia bayar minimum payment 260 kat sini. Okay, kemudian dia cakap and the statement date is 15 days. Statement ni kat sini, yang ni adalah 15 hari setelah tamatnya interest free period. Dia cakap yang ni sampai sini tadi interest free period, keluar je statement. Statement ini adalah selepas tamatnya interest free period tu 15 hari. Okay, the statement date ni is 15 days, 15 hari from the expiry date of interest free period. Tamat kat sini ada 15 hari. Maksudnya dia tak settlekan yang ni. Yang ni dia tak bayar. Dia bayar minimum payment je. Yang ni dia tak settle dalam interest free period. Kemudian dia dalam 15 hari keluar pula statement. Itu maksud soalan ini. Okay, sini ada 15 hari, 15 days. Okay, ni sampai sini tak sampai 15. Mungkin ni 5 bulan ke 5 Februari ke. Okay, interest free period ni tak semestinya 20 hari.
Jadi kat sini mungkin kat sini 5 bulan. Gitulah. Okay, 5 bulan sampai 20 bulan. So 15 hari. Okay, benda ni boleh berubah-ubah tarikh dia. Okay, jadi lagi sekali, kalau Encik Ahmad dia gunakan 5,200 pada bulan Januari, kemudian dia bayar minimum payment on the statement date dekat sini, maka baki yang dia kena selesaikan dalam interest free period adalah 4,940. Masalahnya dia tak bayar. Kemudian statement yang baru keluar pada 20 bulan setelah tamat 15 hari tamatnya interest free period. Setiap hari yang dia lewat dekat sini, dia tak bayar kat sini, baki ni dikenakan interest. Okey, jadi kita nak tengok pada bulan Februari punya statement, banyak mana yang dia kena bayar. Okey, jadi dekat sini tadi dia dah guna 5,200, dia dah tolakkan dengan 260 yang dia dah bayar, maka baki yang dia kena bayar adalah 4,940 sepatutnya. Kalau tak ada interest, yang tu lah yang dia kena bayar, 4,940. Masalahnya sekarang ada interest sepanjang 15 hari yang dia lewat bayar ini. Jadi banyak mana interest tersebut. Jadi yang ni kita kena kira interest. Okey, saya ambil yang paling maksimum. Interest itu adalah daripada 15% hingga 18% per annum. Okey, jadi saya ambil yang maksimum lah 18%. Okey, 18 perkan dengan 100, darabkan dengan jumlah hari yang dia lewat. Dia lewat sebanyak 15 hari. Okey, disebabkan yang ni adalah per annum ataupun setahun, maka bilangan hari ni pun kita kena bahagikan dengan jumlah hari dalam tahun, iaitu 365 hari. Ini adalah jumlah interest yang dia kena bayar. Okey, yang ni darabkan dengan dia punya total amount, iaitu 4,940. Okay, interest dia yang ni 18% daripada 15 hari daripada jumlah duit yang dia hutang tersebut. Okay, jadi berapa banyak yang interest yang dia kena bayar ni? 18% darabkan dengan 15 hari perkan dengan setahun 365 darabkan dengan jumlah hutang dia 4,940. So dalam masa 15 hari tersebut, jumlah interest yang dia kena bayar adalah RM36.54. Okey. Jadi kat sini 5,200 dia hutang, dia dah bayar 260, maka baki hutang dia adalah 4,940. Tempoh ni tak kena interest, tapi tempoh ni kena interest sebanyak 15 hari. Okey, 15 hari perkan dengan 0, darabkan dengan jumlah interest tahun, darabkan dengan jumlah hutang dia. So sepanjang 15 hari ni dia kena bayar interest sebanyak 36.54. Jadi statement pada bulan Februari jumlah yang dia kena bayar adalah 4,940. Yang ni tadi campurkan dengan interest dia iaitu RM36.54. Jadi total yang dia kena bayar adalah RM36.54. Total yang dia kena bayar adalah RM4,976.54. Okey, settle. Boleh Ini adalah tentang credit card. Okey, seterusnya kita tengok example 17 yang melibatkan credit card juga. Okay, Miss Chin wants to buy a French-made handbag online. She surfed the internet and finds two interesting promotions. Company L in Singapore offers promotional price of SGD 250 for orders outside Singapore and 50 SGD shipping charges apply. Company V in Malaysia offers promotional price of 299. Delivery is free for all orders to local addresses. Ms. Chin intends to make payment by credit card and she understands that the bank will charge an additional 1% on each transaction from abroad. Okay, assume the current exchange rate for Malaysian ringgit is 1 ringgit equal to 0.34 SGD. As a wise consumer, which offer should Ms. Chin choose? Justify your choice. Okay, jadi kat sini Ms. Chin ni dia nak beli bag yang sama. Dia tengok dekat online ada dua kedai yang jual. Okay, kedai yang pertama dekat Singapore, company L. Okay, dia jual dengan harga Singapore dollar RM250, dan dia kenakan shipping charge $50 Singapore. So total dia kena bayar adalah SGD $300. Okay, dekat Malaysia pula adalah harga dia RM799 dan dia tak kena bayar shipping. So jumlah yang dia kena bayar adalah RM799 saja. Dia nak bayar dengan guna credit card. Yang ni kalau dia beli dia nak guna credit card, yang ni pun dia nak beli guna credit card juga. Okey, tapi kalau dia beli dekat Singapore, setiap transaction yang dia bayar itu akan dikenakan 1%. Okey, kalau exchange rate ataupun tukaran mata wang RM1 adalah sama dengan SGD 0.34, jadi yang mana satu adalah lebih berbaloi, yang lebih bagus untuk dia beli. Okey, jadi yang ni senang je. Yang ni kalau beli kat Malaysia dia kena bayar 799, kalau dia beli kat Singapore dia kena bayar lebih kurang 300 SGD ditambahkan dengan 1% transaction fee. Betul tak?
Okey, yang ni yang dia kena bayar. Jadi kita kira dulu, yang ni berapa banyak yang dia kena bayar. 300 SGD ni sama dengan berapa ringgit? Okey, kalau RM RM1 ni sama dengan 0.34 SGD, jadi 1 SGD sama dengan berapa? 1 SGD sama dengan kita ambil 0.34 ni pergi ke sebelah kanan, kiri. Jadi 1 SGD sama dengan 1 perkan dengan 0.34 ringgit. Ya, RM1 sama dengan SGD 0.34. Okey, RM1 sama dengan 0.34 SGD. Nak dapatkan 1 SGD, kita ambil 0.34 ni, pindah ke sebelah kiri, dapatlah begini. Okey, jadi nak convertkan 300 SGD kepada ringgit Malaysia, kita ambil 300 SGD, didarabkan dengan 1 per 0.34. Okey, dapatlah harga dia dalam SGD, dalam Malaysia ringgit. 300, darabkan dengan 1, bahagikan dengan 0.34. So, harga dia adalah 882.35. Okey, ni saya baru convert je. 300 SGD kepada ringgit Malaysia. Ha, ni harga dia. Tak termasuk yang 1% charges lagi, yang transaction charges. So, dia dah kena bayar banyak ni dah. Kalau compare dengan harga yang dia kena bayar kat Malaysia, kita dah tahu dah. Kalau kita beli kat Malaysia ni adalah lebih berbaloi berbanding beli dekat Singapura. Okey. Ha, tapi yang ni bukan perkiraan dia. Perkiraan dia kamu boleh tengok dekat sini. Dalam buku teks, muka surat 77. Okey, jadi kat sini dia tunjukkan Jadi harga promotional price adalah 250. Dia darabkan dengan 1 bahagi 0.34. Ini sebab nak tukar kepada ringgit Malaysia. Okey, jadi tukar kepada ringgit Malaysia, ini adalah harga beg tersebut. 250 darabkan dengan 1 per 0.34. Ini harga dia. Shipping pula, harga shipping dia adalah $50. Didarabkan dengan 1 bahagi 0.34. Ni nak convertkan kepada Malaysia ringgit. So total dua-dua ni dah jadi 800 lebih macam saya cakap tadi. Okey. Kemudian okey, kat sini yang saya tak faham ni, kenapa dia ambil yang harga beg saja yang darabkan 1%. Padahal dalam soalan tadi dia cakap additional 1% each transaction. Yang ni pun dia kena bayar juga 1% sepatutnya, tapi dia dekat kira sini. Okey, tapi tak apalah. Kamu tengoklah dia punya pengiraan dekat sini Harga beg darabkan 1%, yang ni adalah 1% yang dia kena bayar. Campurkan dengan harga beg, campurkan dengan shipping, total semua sekali yang dia kena bayar adalah RM889.70 kalau dia beli dekat Singapura. Padahal kalau dia beli kat Malaysia, banyak ini je yang dia kena bayar. Jadi kita tengok reason dia. Although the promotional price offered by company L is cheaper, but the actual price payable is higher due to the additional charges incurred for online purchases from company L. Jadi walaupun sebenarnya kalau dekat kita tengok harga dia yang sebenarnya dekat Singapura ni lagi murah sebenarnya. 735.29 kalau kita convert lah harga beg tersebut pada ringgit Malaysia. Tetapi sebabkan ada charge-charge lain yang kita kena bayar. Postage dan juga 1% charge dulu. Jadi bila tambah-tambah jadi lagi mahal. Jadi Miss Chin ni should buy from company V to save RM90.70 untuk menjimatkan duit dia. Jadi dia kena beli daripada company V dengan harga yang lebih murah. Okey, jadi itu saja untuk kali ini. Kita dah belajar tentang credit card dan juga pengiraan-pengiraan dia. Next video kita akan belajar tentang loan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.